Netizen, para artis, agamawan, sedap tak kalau kita makan daging orang yang mati beramai-ramai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Yaakob Yusra bin Mak Yusof daripada Murtada Dakwah Center. Baik tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, dunia kita bukan hanya diserang dengan wabak COVID-19, tapi diserang juga dengan penyakit-penyakit hati yang banyak merosakkan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Hujurat ayat 12. Dalam mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Ila akhir ayat. Maka dalam ayat 12 surah Hujurat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Dan bagaimana di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi muka surat 139 menjelaskan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang larangan untuk khibah ataupun mengumpat, kerana diumpamakan seperti kita memakan daging orang mati, ini saudara kita sendiri, ataupun kita menyiat-niat kulit dia, ataupun kita menyiat-niat kehormatannya. Di dalam hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Imam Muslim, hadis yang ke-2589, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal khibah? Kata Nabi, adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Kata para sahabat, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan para rasul lah lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut tentang perihal saudara kamu yang tidak disukainya. Maka jelas daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang larangan mengumpat, khibah, fitnah, buhtan dan sebagainya. Kata guru saya Syekh Nazrul Nasir, dia sebut dalam bab kita kata kepada orang hanya dua kemungkinan. Yang pertama, kalau betul ianya kebetulan. Yang kedua, kalau salah ianya adalah fitnah ataupun buhtan. Maka berimanlah kepada Allah dan kita bercakap berkaitan orang, lebih baik kita muhasabah diri. Dan dalam masa hari ini juga kita tengok tenat tuan-tuan, puluhan ribu, ratusan ribu share, berjuta view isu berkaitan pergaduhan, umpatan di antara kalangan artis dan juga dalam kalangan netizen. Tuan-tuan, apa faedah yang kita dapat melainkan kita saling menambah dosa di antara satu sama lain. Kita mengakui perkataan-perkataan dikeluarkan oleh Zarina dan daripada para artis yang lain, masing-masing mempunyai hujah-hujah tersendiri yang kita yakin ada yang betul dan ada yang salah. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, dalam fasa hari ini kita seluruh dunia sedang diuji, bukan hanya pada para artis, bukan hanya pada kita, tapi semua sedang melalui fasa ujian getir dalam soal kewangan. Ya, biarlah kalau mereka nak mohon bantuan, mudah-mudahan kita doakan dipermudahkan. Cuma biarlah kita mengukur baju pada badan sendiri. Kalau kita yang ada kemampuan, janganlah pernah kita menzalimi hak orang yang memerlukan. Ada sahabat saya di pusat pengumpulan memaklumkan, ada orang-orang yang tidaklah terlalu memerlukan, sehingga kan datang tu kenderaannya mewah, sport ringnya 18, handphonenya iPhone 11 dengan jam yang mewah, tiba-tiba datang ambil bantuan. Bukanlah kita nak bersangka buruk, tetapi dalam keadaan dia lebih mewah, kenapa dia mengambil hak orang yang lebih memerlukan? Tuan-tuan, malulah kita dengan makhluk yang cukup kecil Allah jadikan di alam semesta ini, namanya semut, sehingga Allah namakan nama surah dalam Al-Quran, surah ke-27, yakni surah An-Namlu, bercerita tentang semut. Semut ini makhluk yang sangat suka berkongsi makanan. Kalau dia dapat satu, dia pasti dan pasti akan berkongsi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dia yang lain. Tuan-tuan, semut itu badannya kecil, hatinya sangat besar. Tapi makhluk Allah yang bernama manusia, badan besar, kepala besar. Takkanlah hati kita dan otak kita kecil daripada semut. Tak perlulah kita mengambil hak orang yang lebih memerlukan. Ukur dan tanyalah, kita ambil itu atas dasar iman, atas dasar ataupun dasar nafsu. Dalam bab umpatan ini juga bukan daripada kalangan artis ataupun netizen, tak berkecuali juga kita tengok baru-baru ni Al-Fadil, guru kita yang mula, Ustaz Ibik Liu pun kena dengan benda yang sama. Walaupun yang tegur juga adalah ustaz, saya yakin ustaz itu juga tegur daripada sudut yang baik. Sebab kalau kita tengok Ustaz Ibik Liu mungkin ada surat atau autoriti daripada pihak yang memberikan, tetapi ada ramai daripada NGO yang lain yang bila tengok benda tu pakat dia nak buat, sehingga kan kita bimbang COVID-19 ini akan lebih merebak. Sebab itulah pada 29 Mac mungkin dengan asbab teguran-teguran itu daripada pihak kementerian sendiri membuatkan satu
undang-undang NGO tak dibenarkan menghantar bantuan secara terus kepada penerima bagi mengelak mereka terdedah kepada jangkitan, sebab kita tahu COVID-19 merebak daripada human to human. Menteri Kanan yang Menteri Keselamatan Datuk Seri Ismail Yaakob memberikan arahan tersebut. Bagi pada saya, sebab tu saya kata mungkin Ustaz Abid Liu juga betul, dan daripada ustaz yang memberikan teguran juga betul untuk nak menjaga masalah yang lebih besar. Cuma mereka faham daripada isu teguran tersebut, tetapi kita lah netizen yang memandang dari sudut yang berbeza, daripada dua perspektif beza membuatkan kita memandang dengan emosi, dengan amarah, dengan nafsu, tidak memandang dengan iman. Kita pandang power bank ni tuan-tuan nampak merah, saya nampak hitam, tetapi dua-duanya benda yang sama, cuba sudut pandang yang berbeza. Sama dalam bab komen, kita komen dengan sudut pandang dan ilmu pengetahuan yang berbeza-beza. Maka jangan jadikan itu sebagai isu. Kita pandanglah musuh sebenar kita sekarang adalah coronavirus yang perlu kita kekang. Kita tak mau Ramadan sebenarnya di rumah semata-mata. So jom kita berpakat sama-sama, buanglah perasaan amarah. Pada yang berada, kita bantu pada yang kurang berada. Pada yang kurang berada, doalah kemurahan rezeki kepada orang yang membantu. Nah, janganlah kita mengambil zalim hak orang. Kamu ada kenderaan yang mewah, kamu ada duit lebih yang banyak, janganlah pergi ambil hak-hak orang susah ini. Kalau ada tuan-tuan, kita start dia berjemaah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab.